Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ini aku nak cakap pasal game Arsenal malam tadi lah, lawan Crystal Palace. Jadi Arsenal berjaya seri dua sama dengan Crystal Palace. So sebelum game ni start, aku cuma nak tengok lah macam mana Arteta nak lawan dengan legenda sebenar Arsenal, iaitu Patrick Vieira. So satu kedudukan yang bahaya sebenarnya untuk Arteta, sebab bila masuk dalam game ni, kalau dia kena overplay, kalau dia punya tactical dia tak kena dengan cara Vieira set up dia punya team Crystal Palace, dia memang masalah lepas game. Kalau Arsenal tambah lagi kalah, memang Arteta memang kena kau-kau lah. Sebab Vieira ni dalam hati fan-fan Arsenal memang salah seorang king lah. Dia satu level dengan Thierry Henry lah kan, dari segi status legenda dia dekat Arsenal kan. So benda tu tak boleh nafikan, aku pun sokong benda tu lah. Tapi kalau aku kat tempat Arteta pun, aku sebenarnya nervous juga bila masuk dalam game ni kan. Sebab takut benda yang aku cakap tadi jadi lah kan, kau punya status akan tergugat dengan seseorang yang lebih berpengaruh kat dalam Arsenal tu sendiri kan. Jadi berbalik kepada game kita start daripada line up dulu macam biasa. Line up yang lebih kurang sama dengan game Burnley yang lepas yang kita menang 1-0 tu kan. Formation 4-3-3 ataupun 4-1-4-1 lah. Thomas Partey sebagai lone defensive midfielder kat bahagian tengah tu. Lepas tu Smith Rowe dengan Odegaard main kat bahagian tengah. Pepe, Saka dengan Aubameyang complete lah front three tu kan. Back four pun sama. Keeper of course Ramsdale. Memang sekarang ni memang tak ada orang terkejut dah, dia starting goalkeeper untuk Arsenal kan, based on performance. So untuk first half ni aku punya review yang pendek sebenarnya. Arsenal control 20 minit yang pertama, tapi yang selebihnya Crystal Palace yang control. Senang cerita lah. Simple review untuk first half. Bila Arsenal dapat gol pertama pada minit ke-7 tu, Aubameyang tap in. Aubameyang tap in pun jadi isu untuk fan Arsenal. Itu yang aku tak faham lah. Bila Aubameyang main teruk, engkau kecam dia. Tapi bila Aubameyang score, engkau persoalkan kenapa tap in je. Engkau nak apa sebenarnya pada Aubameyang ni kan. Tapi untuk aku, Aubameyang ni aku happy lah untuk dia dapat gol kan. Walaupun tap in lah, aku tak kisah pun cara dia score, asalkan dia score. Lepas tu Aubameyang dari segi first half stand out dari segi dia punya high pressing lah. Dia punya pressing kau-kau, aku rasa dalam first half tu aku boleh nampak 2-3 kali dia menang bola untuk tim. Dan of course setengah orang memang takkan tengok side dia yang baik lah. Dia orang akan persoalkan juga Aubameyang ni kan. Tapi overall gameplay Arsenal lagi-lagi dalam 20 minit pertama dalam first half tu, aku rasa okey je. Fluent, passing tak berapa nak ke laut sangat, kelancaran permainan, semua bagi aku memang sedap mata memandang kita sebagai fan tengok kan. Transition bola belakang ke depan tu memang nampak smooth je. Cuma dari segi end product tu lah, benda tu boleh diimprove. Lagi-lagi Pepe dengan Saka, dia orang memang kena marking kau-kau. Lagi-lagi Pepe Pepe ni pun lagi satu ramai yang kecam kan. Tapi apa yang aku perasan dalam game ni, Pepe dengan Saka lah, dua-dua kita punya winger, bila dia orang dapat bola, dua player Crystal Palace terus tutup ruang untuk dia orang. So ibarat macam bila dia orang dapat bola 2 lawan 1 terus automatic. Tu nampak struggle sikit bagi aku kan. Lepas tu Odegaard dengan Smith Rowe, dia orang punya influence dalam game ni dalam first half nampak sikit lah. Dia orang berusaha nak buat game untuk Arsenal kan. Lepas tu Thomas Partey dalam first half aku rasa alright je. Aku tak ada masalah dengan Thomas Partey dalam game ni. Cumanya dalam first half ni sebelum half time ini aku nak tekankan sikit kepada sesiapa yang cakap kenapa fan Arsenal selalu salahkan ref. Yang ni insiden yang terbaru yang ni aku tak rasa orang akan persoalkan. Memang terang-terang insiden red card. Mula-mula bola tu bounce dekat tangan Christian Benteke, referee tak bagi handball. Lepas tu insiden ni Matt Arthur, dia nampakkan dari segi sudut referee, dia nampakkan yang dia cuma nak volley bola tu. Cuma insiden dia nak sepak kaki Saka. Tapi kalau kau tengok dia punya side pula, dia memang nampak memang target kaki Saka. Lepas tu tambah pula dengan teknologi sekarang, dengan referee-nya yang dekat dengan pemain tu masa benda tu berlaku, dia kata benda tu yellow card. Lepas tu VAR pun dah check, dia kata benda tu yellow card juga. Aku pun tak faham kalau benda yang dah terang-terang macam tu pun kau bagi yellow card je, aku tak tahu nak cakap apa kan. So untuk first half tamat, aku rasa first half yang disappointing untuk Arsenal. Macam aku cakap tadi pada awal video, 20 minit pertama dia orang memang control game Lepas tu lepas pada 20 minit tu Crystal Palace all the way sampailah ke half time. Tapi untuk second half ni, momentum Arsenal tu hilang terus Cubaan yang betul-betul berbahaya bagi aku, Thomas Partey satu, dia cuba daripada tengah tapi bola dia sipi-sipi lalu tepi tiang gol kan. Lepas tu lagi satu minit-minit akhir bila Kieran Tierney sepak kan, terkena palang kan, yang tu sayang tak Lepas tu untuk gol Crystal Palace dalam second half ni dua-dua adalah datang daripada mistake pemain kita sendiri yang hilang bola kat bahagian midfield. Thomas Partey untuk gol pertama,
second goal, Albert sambil lokongga pula hilang bola kat bahagian tengah kan. Tapi untuk insiden player kita hilang bola tu, aku nak bagi kredit dekat Crystal Palace sebenarnya, sebab dia orang punya high pressing memang menjadi sepanjang game ni dia orang memang tak bagi ruang langsung untuk player Arsenal hold bola secara lama, hold bola untuk cari ruang untuk cari teammate yang lain lah. Lagi-lagi dalam second half kau boleh tengok secara ketara berapa banyak Arsenal hilang bola dekat team Crystal Palace ni. Sikit-sikit kena body, sikit-sikit hilang bola. Memang kau lah dia orang punya pressing ni kat player Arsenal kan. And then hero kita, boleh katakan sepakan terakhir dalam game ni, Lacazette score. Mulanya daripada corner Pepe, lepas tu Ben White cuba volley, kena save dengan keeper, Lacazette tap in. So 2 sama untuk Arsenal. Jadi kesimpulan untuk game ni apa yang aku nak cakap, aku happy juga kita dapat 1 point kan. Tapi sepatutnya game-game macam ni yang kita patut menang. Lagi-lagi pressure dekat Arteta, dia nak tunjukkan bakat dia dekat Patrick Vieira. Sebab macam aku cakap tadi, Patrick Vieira ni memang dalam hati fan Arsenal ni memang legenda teruk dekat Arsenal kan. Dia punya status itu boleh kata darjat dia lagi tinggi pada Arteta dekat Arsenal ni. So Arteta sebenarnya pressure teruk tu kan bila masuk dalam game ni kan. Lepas tu untuk tim Crystal Palace, aku nak bagi kredit lagi sekali. Aku rasa Patrick Vieira punya tim memang ada permulaan yang slow kat dalam game ni kan. Tapi dia orang berjaya upkan dia orang punya tempo. Dia orang berjaya cari momentum dia orang. Lepas tu end upnya dia orang kejar daripada ketinggalan 1 gol, skor 2 gol. Tapi last minute Arsenal berjaya cari gol penyamaan tu kan. So untuk gol penyamaan tu, aku sebagai fan Arsenal, aku patut puji tim aku sendiri sebab bagi aku dalam 2, 3, 4 tahun lepas, kalau kau berada dalam situasi yang mana minit ke 90 Arsenal kena ketinggalan 2-1, aku tak rasa Arsenal akan comeback lah. So dalam game ni kita dapat tunjukkan dekat dunia bola sepak yang Arsenal ni memang ada karakter memang tak ada sifat mengaku kalah tu macam dulu-dulu kan. Dulu-dulu ni Arsenal memang terkenal dengan satu tim yang boleh dikatakan lembut. Jadi aku rasa video aku sampai sini je. Untuk review aku untuk game ni, aku tak berapa kecewa sangat kita dapat 1 point. Aku rasa okey je. Tapi of course lah, tak bermakna aku cakap macam tu, tak bermakna aku tak nak tengok Arsenal menang. Of course lah aku nak tengok Arsenal menang, tapi lebih baik seri daripada kalah. Itu yang penting lagi-lagi dekat tempat home. Lepas tu lagi satu, kalau sesiapa yang tak perasan Arsenal sebenarnya dekat home saja, dekat Emirates Stadium tu sendiri, dah 4 tahun berturut-turut kita gagal untuk kalahkan Crystal Palace. Satu bogey team baru untuk Arsenal, aku tak tahu kita kena tengok next season macam mana kan. So untuk man of the match Arsenal, aku bagi kredit dekat Aaron Ramsdale lah. Sebab kalau tak sebab dia aku rasa Arsenal dah kalah dalam game ni. Ada 3 save yang penting yang dia buat dalam game ni bagi aku, yang menarik perhatian aku dekat Ramsdale kan. So aku rasa Ramsdale adalah Arsenal punya man of the match bagi aku kan. So aku rasa video aku sampai sini je. Apa pendapat korang Arsenal dapat 1 point. Last gap punya equalizer daripada Alexander Lacazette Lepas dia dengan Martinelli masuk boleh nampak urgency daripada tim Arsenal kan. Lepas tu kena bagi kredit kat Arteta juga kan. Dia yang buat substitute tu. So boleh katakan bila dia masuk Lacazette dengan Martinelli kat dalam game ni, nampak perubahan gameplay Arsenal tu. Nampak lebih urgency nak cari gol penyamaan tu kan. So kredit untuk Arteta untuk substitution yang dia buat. Jadi aku rasa video aku sampai sini je. Jangan lupa komen kat bawah apa pendapat korang untuk game ni. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak akan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign out.